Okey, tuan-tuan dan puan, sudah bersedia untuk mula? Jadi kita mula sekarang. Jadi kelas ini adalah kelas tentang penerangan konsep faraid. Kenapa kita perlu faham faraid? Sebab kalau kita ada keluarga yang telah meninggal dunia dan kita menjadi waris, sebagai waris kepada pusaka, kita perlu faham faraid dan kita perlu faham proses urus pusaka. Kalau tidak, terlalu banyak perkara permasalahan yang berlaku. Contohnya, ketika ini ada lebih 80 bilion harta-harta orang mati terbeku, tidak dapat dicairkan. Ada kes yang telah berlanjutan sehingga 50 tahun dan juga hampir 1 juta gran tanah yang masih lagi ada pemilik-pemilik yang telah meninggal dunia. Jadi itu masalahnya besar. Dan kalau kita pun bukan waris kepada apa saja pusaka, satu hari nanti kita juga akan menjadi waris. Jadi kepada bakal-bakal waris, okey, tidak dapat lari, kita akan hadapi ketika itu. Dan sebelum sampai masanya, lebih baik kita faham dengan mendalam, yang dengan tepat apa itu faraid dan apakah proses urus pusaka. Jadi kenapa kita perlu buat sebegitu? Pertama, kita adalah umat Islam yang masih hidup, yang masih bernyawa, yang mempunyai keluarga, yang mempunyai harta, yang mempunyai hasrat, dan satu hari kita akan mati. InsyaAllah, kefahaman yang kita pelajari hari ini dapat membantu menyelamatkan diri kita, membantu menyelamatkan ruh kita apabila kita meninggal dunia, supaya tidak ada hutang-hutang, meninggal dengan hutang-hutang tidak berbayar yang menyebabkan ruh kita tergantung. Dan kita juga boleh menyelamatkan waris kita daripada bergaduh selepas kita meninggal, merebuti harta pusaka ataupun terjebak dalam termakan harta-harta haram, mengambil hak waris-waris lain yang bukan hak mereka. Jadi, dan kita juga boleh menyelamatkan harta kita daripada terbeku, tidak dapat dimanfaatkan. Dan akhir sekali, kita juga boleh memastikan kita dapat memperbanyakkan saham akhirat dengan penyebaran ilmu-ilmu yang bermanfaat, dengan memastikan harta kita, sebagian harta kita ada dijadikan sedekah amal jariah, wakaf dan sebagainya, dan kita pastikan kita meninggalkan waris-waris yang aman, yang juga mendoakan kesejahteraan kita di akhirat nanti. Kita lihat banyak masalah berlaku di masyarakat. Kenapa? Ada dua sebab. Sebab pertama adalah si mati semasa hidupnya gagal ataupun tidak buat, tidak ambil peduli membuat perancangan pewarisan yang cukup. Ada yang tak buat langsung, ada buat sikit, tak cukup, ataupun tidak peduli untuk buat apa-apa. Itu antara sebab utama kenapakah permasalahan pusaka berlaku dengan banyaknya, terlalu banyak contoh-contoh yang kita lihat dalam masyarakat tentang permasalahan pusaka. Dan keduanya adalah apabila si mati meninggal dunia, meninggalkan harta, meninggalkan waris-waris, tetapi di kalangan waris-waris ini tidak mempunyai kepakaran untuk memulakan proses, untuk menguruskan proses pusaka sehingga selesai, sehingga dapat diuruskan dan mempunyai kesudahan yang baik. Itu antara dua sebab. Apa dia? Pertama, pemilik harta sebelum mati tak buat perancangan. Bila meninggal dunia, waris tidak tahu buat, tidak mahu buat, ataupun tidak mampu untuk menguruskan dengan baik. Okey, ini yang kita nak cuba selesaikan. Jadi hakikatnya satu, harta perlu dirancang semasa hidup, dan apabila meninggal dunia, pusaka itu perlu diuruskan. Sebab apa? Apabila kita masih hidup, harta itu milik kita. Rumah, tanah, kereta, wang tunai, pelaburan, itu semua milik kita. Meninggal saja kita, semua itu bertukar status menjadi harta pusaka. Rumah-rumah pusaka, tanah pusaka, kereta pusaka, tunai itu juga pusaka, pelaburan jadi pusaka. Dan ada harta-harta itu beku. Apa saja harta yang bergeran beku dan perlu melalui
proses urus pusaka untuk dapat surat-surat perintah tertentu untuk dicairkan. Dengan harapan ia akan menjadi 4 perkara. Pertama, adalah pusaka yang boleh dikeluarkan untuk bayar kos ke bumi, untuk membayar hutang Allah, untuk membayar hutang kerajaan manusia, untuk memberi hak kepada pasangan dari bentuk saraan dan harta sepencarian, dan juga ada sebahagian akan boleh disalurkan untuk sedekah dan wakaf si mati, dan harta-harta yang ditinggalkan juga boleh dimanfaatkan berpanjangan, bukan sekadar pada anak, cucu, cicit dan selanjutnya, dan juga dapat dipanjangkan, dikembangkan manfaat itu, bukan hanya dibagi-bagi, dijoli dan habis begitu saja. Jadi kita ada sebenarnya ada 4 perkara yang kita cuba laksanakan supaya harta-harta ini tidak membazir dan tidak dapat dimanfaatkan, ya. Okey. Tetapi orang selalu cerita tentang harta. Bagaimana hutang? Kalau kita ada hutang, meninggal, hutang tetap hutang dan tetap perlu dibayar. Siapa yang perlu bayar? Waris perlu bertanggungjawab untuk membayar daripada pusaka yang ditinggalkan oleh si mati. Tetapi hakikatnya, ramai pemilik harta masih tidak merancang dan ramai waris masih tidak tahu untuk urus pusaka. Jadi ini yang kita selalu lihat, dan inilah matlamat kursus ini supaya lebih ramai orang faham dan akhirnya membuat tindakan yang dapat menyelamatkan diri mereka, dapat menyelamatkan roh yang telah pergi tadi. Jadi lagi satu hakikat yang ingin saya sampaikan sini adalah apa? Di luar sana ada 3 golongan yang besar. Yang golongan yang terbesar adalah mereka-mereka yang tidak membuat apa-apa. Mungkin ada pernah dengar, mungkin tahu, mungkin juga rasa takut, tetapi tetap tidak buat apa-apa. Tidak buat perancangan, tidak buat pelantikan wasi dan sebagainya. Akhirnya bila meninggal dunia, pusakanya beku, hutang dia tak selesai, waris mudarat, hartanya ditinggalkan dalam keadaan tidak cantik, waris berbalah-balah, dan manfaat harta tadi tidak berpanjangan, beku. Panjang apa? Jadi itulah yang kita lihat tadi yang saya sebutkan statistik 80 bilion harta orang mati terbeku. Ada 1 juta kes pusaka belum selesai. Ada hampir 1 juta geran tanah masih nama si mati. Inilah golongan yang paling besar dalam masyarakat kita. Golongan kedua adalah tak berapa besar. Ada orang yang ingat dan telah buat sesuatu, tetapi apa mereka buat tidak cukup lengkap. Contoh, mereka hanya membuat wasiat tanpa mengetahui apa itu wasiat. Mereka hanya melantik wasi, syarikat amal sebagai wasi, dan tidak buat apa yang lain. Dan ada juga yang hanya membuat takaful hibah, dan merasai dengan membuat itu dia telah pun melaksanakan tanggungjawabnya dan akan memastikan semuanya selesai. Jadi sebenarnya tuan-tuan dan puan tidak cukup. Dan ada satu lagi kategori kumpulan, ini yang kita nak ramaikan. Sekarang ni tak ramai, ialah mereka yang faham dan mereka membuat perancangan legasi yang lengkap. Cukup syaratnya dan cukup golongan ketiga adalah golongan yang faham, golongan yang bertanggungjawab, dan golongan ini telah membuat perancangan legasi yang lengkap. Inilah golongan yang kita nak ramaikan, supaya dengan ramainya golongan ini, maka masalah pusaka yang selama ini kita lihat akan berkurangan dan tidak menjadi masalah masyarakat yang besar. Jadi kita perlu tukar budaya, tukar mindset, dan buat sesuatu supaya kesemua kita meninggalkan legasi yang mantap. Sebagai contoh, ketika ini ramai orang mati tak sempat bayar hutang. Antara sebab tidak sempat bayar hutang adalah mati tak tinggalkan duit. Macam mana nak bayar hutang? Ada juga yang mati tinggalkan duit tetapi waris tak peduli untuk membayar hutang tersebut. Ataupun dia mati, dia meninggalkan duit, waris nak bayar hutang tetapi waris tak tahu pun dia berhutang dengan
siapa. Ini akan, bila kita mati hutang tidak berbayar, maka ruh kita tergantung. Jadi ini yang kita cuba elakkan, tetapi malangnya ramai orang mati tidak sempat membayar hutang. Dan lagi satu, berapa banyak kerugian daripada harta-harta ini yang tidak dapat dimanfaatkan. Sebab apa? Terbeku. Masih nama orang mati. Bila tanah nama orang mati, tidak boleh diniagakan, tidak boleh ditukar mulik, tidak boleh membuat perjanjian pembangunan dan sebagainya. Begitu juga kalau tunai yang terbeku tidak dapat dikeluarkan, maka tidak dapat dimanfaatkan oleh waris-waris. Jadi inilah kerugian besar kepada masyarakat sekiranya kita terus biarkan benda ini berlaku. Dan banyak yang kita lihat dengar juga berita-berita sedih di mana adik-beradik, saudara kandung bergaduh, berebut tentang harta pusaka. Ini contoh, abang maut ditetak adik gaduh berebut harta pusaka. Ini antara satu berita yang keluar dalam media, tetapi sebenarnya banyak lagi kisah-kisah yang tidak keluar di media tetapi berlaku di dalam masyarakat kita. Saya percaya tuan-tuan dan puan pernah dengar, pernah lihat sendiri ataupun mengalami sendiri kisah-kisah sebegini. Dan banyak tanah-tanah terbiar dan tidak memberi manfaat. Sebagai contoh, dalam laporan akhbar ni, saya tak tahu bila, dah lama dah ni, mungkin lebih banyak sekarang. Dalam laporan ini mengatakan 900,000 hak milik kepunyaan orang mati. Maksudnya dalam geran masih lagi nama arwah-arwah. Sebab apa? Sebab tidak diuruskan. Tidak sampai ke tahap di mana dapat perintah pembahagian yang dikeluarkan oleh sama ada pejabat besar kecil ataupun mahkamah tinggi supaya nama orang mati keluar diganti dengan nama orang hidup. Tapi kebanyakan proses itu tidak berjalan dengan betul, tidak sampai ke penghujung, tidak dapat kepada perintah yang membolehkan waris-waris tadi pergi ke pejabat tanah untuk membuat urusan menurun milik. Akibatnya inilah ada hampir 1 juta geran tanah masih lagi milik orang mati. Dan satu lagi hakikat yang saya ingin pertengahkan ialah tentang hakikat di mana semua harta-harta yang bergeran perlu diuruskan sehingga mendapat perintah. Maksudnya apa? Kalau kita ada tanah, kita ada rumah, kita ada apartmen, kita ada kereta, kita ada akaun bank, perlu melalui proses perbicaraan pusaka untuk mendapatkan surat-surat perintah. Barulah harta-harta tersebut dapat dicairkan, barulah harta tersebut dapat diturun milik. Di mana waris perlulah memulakan proses tuntutan, ada perbicaraan, akhirnya keluar 2 surat. Satu, surat kuasa mentadbir untuk mencairkan harta-harta tunai dan juga untuk menukar milik kenderaan. Itu pertama. Dan lagi satu adalah perintah pembahagian untuk mengeluarkan pemilik yang telah meninggal dunia dari harta tanah, rumah, tanah, pangsapuri dan sebagainya, dan digantikan dengan orang yang masih hidup. Dan di manakah proses itu boleh dilakukan? Ada 3 tempat. Satu adalah pejabat pusaka kecil untuk harta pusaka yang mempunyai harta tanah dan harta-harta lain, kereta, tunai dan sebagainya, tidak melebihi 2 juta ringgit. Iaitu waris boleh buat urusan tersebut di pejabat pusaka kecil. Sekiranya lebih pada 2 juta ringgit, waris perlu membuat permohonan di Mahkamah Tinggi Sivil dengan menggunakan peguam. Dan yang ketiganya adalah di amanah raya. Di amanah raya hanyalah untuk harta-harta yang ditinggalkan hanya dalam bentuk harta alih. Hanya ada kereta, akaun bank yang terbeku dan sebagainya, tidak melebihi 600,000, pihak amanah raya boleh bantu untuk mencairkan dan mengagih-agihkan. Tetapi sekiranya kes-kes yang melibatkan harta tanah dibawa ke amanah raya tetap akan membawanya ke Mahkamah Tinggi untuk diuruskan, sebab amanah raya tidak boleh mengeluarkan perintah pembahagian untuk harta-harta tak alih. Jadi penting
apa yang kita lihat berlaku dalam masyarakat kita adalah kebanyakan waris-waris tidak mampu, tidak tahu untuk menguruskan sehinggalah mendapat dua surat tadi, surat kuasa mentadbir dan surat perintah pembahagian. Jadi tersangkut sana, tersangkut sini, akhirnya tidak selesai. Dan ada juga yang telah selesai tetapi hasilnya tak cantik. Contoh, dia buat pergi perbicaraan, tidak ada pemufakatan, akhirnya Mahkamah Tinggi ataupun pejabat kuasa kecil hanyalah memberi surat mentadbir sementara hartanah. Maksudnya untuk mentadbir sementara, diberi arahan supaya bincang baik-baik, akhirnya dapat kata putus siapa dapat mewariskan harta tadi, ulang bicara supaya akhirnya dapat perintah pembahagian. Kebanyakan hanya sangkut dekat pentadbiran, tak selesai. Ada juga yang selesai tetapi apa yang mereka ambil keputusan untuk taruh nama ramai-ramai. Daripada satu nama datuk meninggal dunia, taruh nama 7 beradik. Lepas tu salah satu daripada 7 beradik tadi meninggal dunia, masuk lagi anak-anak mereka dan isteri mereka. Akhirnya satu geran ada sampai 60 lebih nama, saya pernah lihat. Dan apabila itu berlaku, sebenarnya harta tadi bukan dalam keadaan yang cantik, ia dalam keadaan yang sakit, yang susah untuk dimanfaatkan. Jadi kadang-kadang orang hanya tahu uruskan, akhirnya turun milik, masuk nama, itu pun tidak dinamakan penyelesaian yang baik. Jadi hari ini saya ingin menceritakan tentang konsep F743 dalam menguruskan pusaka, supaya semua orang faham dan dapat mengubah persepsi, mengubah mindset, mengubah budaya tentang pengurusan harta pusaka. Apakah itu konsep F743? Pertama, F itu apa? Ini yang selalu berlaku. Ramai isu-isu yang kita dengar dalam masyarakat tentang hibah, mengatakan hibah adalah satu cara untuk mengelakkan daripada faraid. Jadi, itu yang kita cuba ubah. Kita sebagai orang Islam, apa saja harta pusaka kita, kita perlu mula dengan kefahaman faraid dan menegakkan hukum faraid. Jadi F pertama, mulakan dengan apa? Kita bila berlaku kematian, okey, apa yang kita lihat, kita cuba buat adalah mengenal pasti di kalangan waris-waris si mati tadi, siapakah mereka yang dikenali sebagai waris faraid. Mereka yang mempunyai hak, sama ada dari golongan asal berfurud ataupun yang mempunyai hak fardu, ataupun golongan asobah yang mengambil baki. Kita kena pasti dulu. Jangan cerita tentang berapa hak mereka, kita kena pasti siapa mereka dulu. Sebab selain mereka mempunyai hak, mereka juga mempunyai tanggungjawab. F ya. Mula dengan kenal pasti siapakah waris faraid. Kemudian jadi waris-waris faraid ini perlu buat 7 perkara. Perlu laksanakan 7 perkara sebelum bakinya menjadi hak mereka. Jadi si mati dah mati, dia tak boleh buat yang 7 perkara. Yang kena buat adalah waris-waris faraid. Apakah 7 perkara ini? Pertama, tengok harta-harta dia. Jika ada kalangan harta-harta itu yang telah dihadiahkan kepada orang lain, baik semasa hidup dengan kaedah hadiah mutlak ataupun dinamakan hibah mutlak. Contohnya dia ada duit, dia dah masukkan akaun bank anak dia sebagai hadiah, itu dah terkeluar. Dia ada beli gelang emas, dia bagi pada isteri pertama. Dia beli rantai emas, dia bagi pada isteri kedua. Mereka dah bagi, dapat. Jangan dikatakan gelang-gelang itu sebagai pusaka. Jadi kena pasti dulu apa saja harta-harta yang telah dihadiahkan semasa hidup. Itu hadiah ataupun hibah mutlak. Ada juga hibah dalam bentuk pengisyaran hibah untuk hibah tertangguh. Dia ada kata nak bagi tapi belum tukar nama, lepas mati baru tukar nama. Itu namanya hibah tertangguh. Jadi apa saja harta-harta ini yang telah dihadiahkan baik secara mutlak ataupun tertangguh, terkeluar daripada pusaka. Sebab apa? Semasa hidup pemilik harta tadi berhak untuk menghadiahkan hartanya. Semasa hidup, kalau dah mati lain cerita. Itu pertama. Keduanya, kita juga kena pasti ada tak di kalangan harta-harta yang ditinggalkan itu adalah harta yang si mati ini pegang amanah. Jadi kalau dia ada
dia memegang harta tersebut dalam bentuk pemegang amanah juga terkeluar daripada pusaka. Apa maksudnya? Kalau contohnya, saya selalu sebut dah, dia ni AJK Persatuan, bendahari, dia kutip duit persatuan, bawa balik rumah dia, letak dalam laci dia, meninggal dunia. Walaupun duit itu dalam rumah dia, dalam laci dia, tetapi sebab hakikatnya dia adalah duit yang dipegang amanah, bukan pusaka. Begitu juga kalau contohnya dalam perbincangan adik-beradik, diletakkan satu harta ini, satu tanah ini atas nama seorang adik-beradik, tetapi adik-beradik ini adalah pemegang amanah untuk ke semua adik-beradik yang lain dalam geran nama dia. Kalau dia mati pun, kalau hakikatnya dia hanya memegang amanah dengan untuk diri dia dan adik-adiknya, kalau dia mati bukan keseluruhan tanah yang tadi pusakanya. Yang pusakanya hanyalah bahagian dia saja. Jadi dengan kata lain, kalau harta itu si mati ini pegang sebagai pemegang amanah, bukan dikira sebagai pusaka dia. Okey, termasuk juga tanah adat Negeri Sembilan. Sebab tanah adat Negeri Sembilan adalah tanah amanah. Itu nombor 2. Nombor 3, kos ke bumi sebenarnya boleh diambil daripada harta si mati. Jadi kalau contohnya ada keluarga kita meninggal dunia, adalah adik-beradik yang keluarkan untuk bayar kos ke bumi, bayar kos gali kubur, kos kafan dan sebagainya. Selepas selesai, sebenarnya yang ahli keluarga tadi boleh menuntut ambil daripada tunai yang ditinggalkan oleh arwah, contohnya daripada akaun banknya, daripada takafulnya sebagainya, boleh tuntut. Sebab kos ke bumi boleh diambil daripada pusaka si mati, daripada harta si mati. Okey, boleh tolak dulu. Keempatnya, sekiranya si mati mempunyai hutang dengan Allah, ada zakat, ada fidyah, ada badal haji, boleh diambil daripada harta yang ditinggalkan. Begitu juga kalau ada ahli keluarga yang sebelum ini telah membayar badal haji, telah membayarkan fidyah, telah membayarkan zakat untuk semati, boleh tuntut balik. Sebab kadang-kadang ni harta arwah belum dicairkan, semuanya beku dalam bank, tapi ada ahli keluarga yang keluarkan duit dulu, boleh tuntut. Bila harta itu dapat dicairkan, boleh tuntut. Sebab dibolehkan ataupun diwajibkan waris untuk membayar hutang-hutang si mati, hutang-hutang Allah. Itu nombor 4. Begitu juga sekiranya si mati mempunyai hutang dengan manusia, si mati mempunyai hutang dengan kerajaan, wajib waris cairkan duit harta arwah dan bayar pada kerajaan, pada manusia, ya. Jadi tanggungjawab siapa? Tanggungjawab waris. Itu nombor 5. Dan nombor 6, ini juga ramai yang tak nampak. Ramai orang kata si isteri dapat 1/8 saja. Tapi sebenarnya dalam Islam, okey, pasangan wanita lah, boleh buat tuntutan daripada harta peninggalan suami. Okey, yang selalu orang nampak harta perceraian. Maksudnya harta yang dimiliki semasa dalam perkahwinan mereka, si isteri boleh menuntut harta perceraian. Kalau yang meninggal si isteri, yang meninggal si suami, kalau yang meninggal itu si isteri, si suami juga boleh menuntut harta perceraian, harta arwah isterinya. Jadi harta perceraian kedua-dua pihak boleh tuntut. Tetapi untuk nafkah hanya si isteri saja boleh menuntut daripada harta yang ditinggalkan oleh arwah suami. Okey, si isteri boleh menuntut nafkah hidup sepanjang tempoh edah 4 bulan 10 hari. Tapi sebenarnya boleh juga menuntut lebih, sebab selagi si isteri itu dalam status balu, tidak berkahwin-lawin, sebenarnya menjadi tanggungjawab suaminya tadi untuk memberi nafkah. Apatah lagi kalau si isteri tadi terpaksa membiayai anak-anak yang masih bawah umur. Jadi boleh ditinggalkan harta yang mencukupi untuk si isteri tadi untuk terus menyara anak-anak mereka berdua, si isteri dengan arwah suami. Okey, dan juga nafkah pendapatan supaya si isteri tadi boleh ada tempat tinggal sekurang-kurangnya dalam tempoh edah. Tetapi macam saya kata tadi, sebaik-baiknya pada tempoh yang lebih lama selagi si isteri tadi adalah balu dan
bertanggungjawab untuk membesarkan anak-anak yang masih bawah umur. Okey, itu nombor 6. Dan yang ketujuhnya, apa saja wasiat yang dibuat oleh arwah. Wasiat ni sebenarnya adalah apa saja pesanan-pesanan pembahagian kepada bukan waris. Contohnya, si mati ini membuat wasiat untuk memberi sebagian hartanya kepada anak angkat, kepada ibu angkat, selagi ia tidak melebihi 1/3 daripada nilai hartanya. Ataupun si mati tadi membuat wasiat untuk wakaf sedekah sebagian hartanya kepada masjid, kepada pusat tahfiz, kepada sesiapa saja. Jadi sekiranya si mati ada membuat wasiat, ada saksinya, maka wajib dilaksanakan oleh waris-waris. Okey, jadi itu sebabnya kalau nak buat wasiat, sebaik-baiknya buatlah wasiat yang bertulis, bertarikh dan bersaksi, supaya tidak boleh dipertikaikan oleh waris dan senang untuk dilaksanakan. Jangan tinggalkan wasiat dalam hati, jangan tinggal wasiat secara lisan. Jadi kalau tinggal wasiat yang bertulis, bertarikh, bersaksi, dan wasiat ini hanya untuk pembagian kepada bukan waris ataupun untuk tujuan sedekah dan wakaf. Jadi ada 7 perkara. Jadi inilah 7 perkara yang perlu dilaksanakan oleh waris-waris, tolak tepi dahulu. Jadi apa yang selalu berlaku, waris tak fikir 7 perkara, dia fikir hak dia dulu. Sebenarnya hak mereka hanya sampai apabila telah dikenal pasti, ditolak 7 perkara ini dahulu. Jadi inilah antara kesilapan lazim yang berlaku dalam masyarakat kita. Ramai tak nampak 7 perkara ini, terus minta tuntut hak faraid mereka tanpa memahami apa sebenarnya itu faraid. Okey, itu 7. Kemudian 4. Apa itu 4? Maksudnya, setelah dah tolak 7 perkara tadi, waris faraid perlu tahu, baru tahu berapa hak mereka, juga perlu tahu apakah harta-harta yang ditinggalkan yang telah ditolak 7 perkara tadi, dan berapakah nilainya. Dan bila kita kali pula dengan bahagian mereka, dia tahu nilai yang sepatutnya mereka dapat. Kena kenal pasti dulu, jangan terus kata nak bagi sama rata sebagai. Kenal pasti apa harta yang ditinggalkan, berapakah hak-hak waris, kali dengan harta yang ditinggalkan. Setelah ditolak 7 perkara tadi, dia kena tahu mereka sebenarnya mempunyai hak berapa, nilai dia. Jadi dah tahu nilai itu, sebenarnya waris-waris ini boleh bermuafakat, bersetuju. Itu dinamakan at-takhrus. Dan pemufakatan ini ada 4 jenis. Pertama apa? Pertama adalah kesemua waris setuju untuk melepaskan hak kepada seorang. Contohnya ada 5 orang, 4 orang setuju untuk melepaskan hak masing-masing untuk melepaskan kepada seorang. Contohnya anak-anak semuanya bersetuju untuk melepaskan hak mereka untuk memberi pada ibu mereka. Ayah dan ibu kepada si mati melepaskan hak mereka untuk memberi kepada menantu mereka. Anak-anak pun sama. Jadi semuanya melepaskan hak dengan redha, tidak minta apa-apa. Jadi sebenarnya apabila itu berlaku, mereka-mereka yang merupakan hak itu, yang mereka tahu berapa hak mereka, berapa nilainya, tapi dengan lapang dada, redha, melepaskan hak kepada seseorang, mereka seolah bersedekah. Contoh, kalaulah si mati meninggalkan satu rumah bernilai 1 juta, dia meninggalkan waris ibu, ayah, isteri, anak lelaki, anak perempuan. Sekiranya ibu dan ayahnya dengan redha melepaskan hak mereka kepada menantunya, hak mereka adalah si ibu 1/6, si ayah 1/6. Nilainya berapa? 167,000 untuk ibu, 167,000 untuk ayah. Sekiranya mereka ini melepaskan hak dengan redha kepada menantunya, seolah-olah mereka bersedekah 167,000 setiap seorang kepada menantunya untuk menjaga cucu-cucunya. Sedekah namanya. Sedekah yang paling afdal adalah sedekah kepada keluarga terdekat. Bukan titip peluh mereka, tetapi mereka ada hak dan mereka tak ada hak mereka sedekahkan, seolah bersedekah. Ini sebenarnya mufakat pertama, melepaskan hak dengan redha. Mereka yang melepaskan hak itu sebenarnya bersedekah. Okey. Keduanya, dia nak lepaskan hak tetapi dia dah minta duit. Contoh, ada kereta. Arwah meninggalkan satu kereta, anak sulung nak ambil kereta.
Wali waris tak nak lepaskan hak dengan redha, tapi anak sulung tadi memberi pampasan kepada adik-beradik dia, kepada datuk dia, pada nenek dia, supaya dia dapat kereta tadi. Jadi semua orang setuju dengan nilai pampasan tadi, maka setuju untuk nama kereta granted kereta dipindahkan kepada nama anak sulung. Ini dinamakan muafakat melepaskan hak dengan menerima pampasan. Jadi kena setujulah. Berapakah nilai pampasan untuk harta yang dilepaskan kepada seorang atau dua orang atau tiga orang, tak kisah. Okey. Itu nombor 2, melepaskan hak dengan pampasan. Dan muafakat ketiga adalah mereka bersetuju untuk pembahagian yang ikut formulis ni. Contohnya, dia ada 4 tanah. Mereka setuju tanah A ni dibagi kepada 2 adik-beradik, tanah B ni pada 2 adik-beradik, tanah C ni kepada 2 adik-beradik pun boleh. Ataupun dia ada contohnya meninggalkan ASB 200,000, setuju untuk bagi separuh kepada ibu mereka, yang bakinya mereka bagi sama rata, laki perempuan, semua setuju, tak ada masalah. Tetapi kalau ada waris yang tak setuju, mereka nak hak mereka, hak faraid mereka, jangan kata yang menuntut itu tamak, bagi hak mereka, mereka yang setuju untuk mempunyai kaedah formula yang dipersetujui, boleh teruskan, jadi tidak ada masalah. Itu dinamakan muafakat yang ketiga, membahagi mengikut persetujuan semua waris. Dan yang keempat, setuju untuk membahagikan ikut kadar faraid. Contohnya ada tabung haji, setujulah nak bagi pada ayah semati 1/6, setuju untuk bagi pada ibu semati 1/6, setuju untuk bagi pada isteri 1/8, setuju untuk bagi pada anak laki bakinya 2 kali ganda daripada anak perempuan. Jadi sebenarnya ada 4 muafakat, dan untuk capai 4 muafakat itu, semua waris faraid perlu tahu dulu berapa hak mereka, perlu tahu dulu apa harta yang ditinggalkan setelah ditolak 7 perkara, dan setelah tahu itu mereka bolehlah mencapai muafakat. Sama ada muafakat pertama, melepaskan hak dengan redha, muafakat kedua, melepaskan hak dengan tebusan, muafakat 3, ikut formula yang dipersetujui, muafakat keempat, bersetuju untuk mengikut kadar faraid. Inilah dinamakan at-takharus sebenarnya. Nampak tak? Itu faraid. Kita kena kenal pasti dulu waris faraid. Waris faraid kena tahu dulu hak mereka, kena tahu dulu apa yang perlu ditolak dahulu, kemudian barulah bermuafakat. Jadi tidak ada isu mengatakan kita menindakkan faraid. Faraid bukan hanya kadar pembahagian, faraid adalah konsep menyeluruh, ya. Okey, itu kena faham, dan itulah gunanya ramai yang silap faham, menyebabkan perbalahan, menyebabkan banyak isu-isu dalam pengurusan pusaka. Okey, 3. Apakah yang dinamakan 3 tadi? Pertama, ada 3 rahsia utama untuk mengelakkan pusaka daripada bermasalah. Ini perkara yang semua orang kena tahu. 3 rahsia utama pusaka tidak bermasalah. Pertama apa? Okey. Pertama adalah sangat penting untuk mulakan urus pusaka dengan mendapatkan khidmat pakar. Sebab apa? Sebab kebanyakan kita sebagai waris tak pandai jadi waris, sebab bukan bidang kita. Jadi kalau berlaku kematian, jangan memandai-mandai cari orang pandai. Sebenarnya kita dah biasa dengan konsep ini. Kalau ahli keluarga kita meninggal dunia, untuk mandi jenazah, kita tak mandikan sendiri, kita panggil orang yang ada tauliah untuk mandi jenazah, bayar upah. Kalaupun kita nak mandikan, kita tolong, tetapi tekongnya adalah orang yang ada tauliah tadi. Dia ada peralatan, dia ada sabunnya dan sebagainya, kita hanya tolong mandikan jenazah. Maksudnya apa? Kita cari orang pandai, kita tak memandai-mandai, kita bayar upah orang pandai tadi. Begitu juga untuk menggali kubur. Kita tak gali kubur sendiri, kita tak tahu, bukan bidang kita, kita upah orang gali kubur, kita bayar dia upah untuk gali kubur. Begitu juga untuk mandi, untuk sembahyang jenazah, kita juga mengambil khidmat imam untuk sembahyangkan jenazah, sebab mungkin kita tidak mahir dalam mengendalikan sembahyang jenazah. Jadi nasihat saya, sekiranya kita menjadi waris, dapatkan khidmat pakar yang dapat membantu, membimbing kita melalui proses urus pusaka dengan teratur, dan akhirnya mendapat kesudahan yang baik. Itu rahsia pertama. Inilah
kita perlu tukar budaya, tukar cara dan bertindak segera. Okey. Yang keduanya, rahsia kedua adalah urus pusaka perlu dibuat di tempat yang betul dengan bantuan pakar. Selalunya kalau tanpa bantuan pakar kita tersilap langkah. Kita buat tempat yang salah. Itu salah. Jadi kita perlu uruskan di tempat yang betul dengan bantuan pakar. Jika kita ikut panduan ini, insya-Allah isu pusaka tidak akan berlaku dan pusaka itu akan dapat diuruskan dengan baik dengan kesudahan yang baik. Itu nombor dua. Dan yang ketiga adalah kita selalu lihat masalah pusaka, ambil pengejaran. Salah satu pengejarannya adalah cegah sebelum parah. Jangan kita sibuk untuk tuntut pusaka ataupun bercerita tentang masalah pusaka orang lain. Diri kita lihat. Cara mengelakkan bila kita mendengar nanti pusaka kita bermasalah ialah semasa hidup kita buatlah perancangan pewarisan sekarang. Supaya apa? Bila kita meninggal dunia, isu pusaka tadi dapat diselesaikan dengan baik. Okey, itulah 3 rahsia yang perlu dibuat oleh semua orang. Okey. Dan apakah punca utama masalah pusaka ni? Punca utama adalah waris tidak tahu nak urus sendiri. Tak tahu tapi dia sendiri nak urus sendiri. Tak pandai tapi nak memandai-mandai. Itu antara punca permasalahan pusaka. Keduanya, semasa hidup pemilik harta tidak lantik sesiapa pun untuk menjadi pemula proses. Urus pusaka ni perlu dimulakan oleh seorang waris. Kalau kita ada 4-5 orang waris tapi tak pernah pun melantik salah seorang untuk jadi pemula proses, seorang pun tak nak buat. Tolak, akhirnya tak mula. Ya, jadi sangat penting semasa hidup kita perlulah melantik seorang orang yang kita percaya untuk menjadi pemula proses. Supaya apa? Bila meninggal dunia ada orang yang mula. Ketiganya, semasa hidup pemilik harta tidak tinggalkan tunai yang cukup. Ini pun satu masalah. Kebanyakan orang kita bila meninggal dunia hanya meninggalkan hartanah, duit sikit. Duit ni penting. Duit ini ada beberapa kegunaannya. Pertama, duit ini boleh memastikan ada hutang senang dibayar. Kalau ada duit tunai juga cukup untuk memberi saraan kepada waris, kepada pasangan, kepada anak-anak. Duit ini juga cukup untuk membayar hutang. Duit ini juga cukup untuk mengimbangkan pembahagian pusaka. Penting. Sebab kadang-kadang kita meninggalkan harta taklih yang berbeza nilai. Ada rumah besar, rumah kecil, tanah besar, tanah kecil, tapi anaknya ramai. Jadi kalau kita ada tunai, kita boleh gunakan tunai itu mengimbangkan. Orang dapat rumah besar, dapat tunai sikit. Orang yang dapat rumah kecil, dapat tunai banyak. Jadi penting untuk kita ada tunai yang mencukupi. Dan satu lagi, tunai ini juga perlu untuk membayar kos yang berkaitan dengan urus pusaka. Sebab kos urus pusaka ni tidak cuma, ada kosnya. Tak banyak, sikit. Tapi kadang-kadang sebab tidak ada duit yang ditinggalkan oleh si mati, waris-waris berat untuk keluarkan duit untuk membayar kos. Akhirnya seorang pun tak peduli, adalah tidak gerak. Apatah lagi kalau kos itu melibatkan yang kos yang tinggi. Okey. Dan keempatnya, semasa hidup pemilik harta tidak tinggalkan dokumen bertulis bertarikh saksi. Tak meninggalkan dokumen untuk melantik wasi, tidak meninggalkan dokumen untuk membuat wasiat, tidak meninggalkan dokumen untuk pembahagian pusaka pada waris, tidak meninggalkan dokumen-dokumen untuk pengisytiharan hibah. Semuanya cincai. Jadi inilah 4 punca yang menyebabkan banyak masalah pusaka. Okey. Jadi itulah sebabnya, sebab terlalu ramai orang yang membuat kesilapan dalam masyarakat kita, maka ketika ini masyarakat kita, masyarakat Melayu Islam di Malaysia ini terutamanya mengalami wabak pusaka. Dah jadi wabak dah, sebab berata-rata ada masalah. Jadi itu yang saya katakan wabak. Bila kita tahu ada wabak, tak ada 2 cara. Kita kena cari vaksin supaya bila kita mati nanti harta kita tak berpenyakit. Pertama.
Tapi kalau contohnya ahli keluarga kita mati, meninggalkan harta berpenyakit, kita cari obat. Jadi ada dua. Sebelum kita mati, kita pastikan kita ada vaksin pusaka supaya kita meninggal dunia, harta kita tetap berpenyakit. Tetapi kalau kita ada jumpa harta-harta berpenyakit yang tinggalkan oleh si mati, kita cepat-cepat cari ubatnya. Apa dia? Cari orang pandai yang boleh menyelesaikan isu ini. Okey. Jadi bila kita cerita tentang wabak penyakit, kita perlu vaksin. Apakah vaksinnya? Vaksinnya simple. Ini yang semua orang kena buat, tuan-tuan. Kena buat bila? Hari ini. Jangan tunggu besok. Setiap orang yang masih bernyawa, yang mempunyai harta, yang mempunyai keluarga, waris, yang mempunyai hasrat, yang satu hari akan mati, perlu membuat vaksin pusaka. Apakah itu? 4 perkara. Pertama, membuat pelantikan wasi, melantik salah seorang ahli keluarga untuk menjadi AJK pusaka, supaya bila meninggal dunia adalah orang yang akan dipertanggungjawabkan memulakan proses. Itu pertama. Keduanya, menyediakan tunai yang mencukupi sebaik-baiknya dalam bentuk dana pantas. Maksudnya apa? Bukan dalam instrumen tunai yang akan beku. Yang akan beku adalah akaun bank, yang akan beku adalah ASB, yang akan beku adalah akaun-akaun unit trust. Ini beku, bila meninggal dunia saja, akaun-akaun itu beku, tak boleh dikeluarkan kecuali amount dia sikit lah. Okay. Yang tak beku, jadi sebaik-baiknya semua di kalangan kita bila nak meninggal dunia, pastikan ada sedikit duit yang mencukupi, okay, untuk bayar hutang kita, untuk cara hidup waris kita, dan juga untuk membayar kos urus pusaka dalam instrumen kewangan yang tidak beku. Apakah itu? Satu adalah tabung haji yang berpenama yang betul lah. Contohnya suami meninggalkan duit dalam tabung haji dan penamanya adalah isteri boleh keluarkan duit tabung haji tadi tanpa mendapatkan surat kuasa. Tetapi yang keluar itu bukannya milik isteri, tetapi hanya pentadbir yang perlu menggunakan duit tadi untuk mengikut kaedah faraid tadi lah. Okey. Tabung haji. Keduanya, KWSP yang berpenama juga. Jadi kalau kita kerja swasta dan belum cukup 55 tahun meninggal dunia, apa saja dalam KWSP tadi boleh dikeluarkan oleh penama yang kita lantik semasa hidup. Dan yang ketiganya adalah takaful hayat. Jadi saya sangat galakkan untuk semua umat Islam mempunyai takaful hayat, supaya apabila meninggal dunia adalah nilai tunai yang besar yang dapat sampai kepada waris tanpa melalui menggunakan surat kuasa, dan tunai ini boleh digunakan untuk membayar hutang, sara hidup waris sebagai peimbang pembahagian, dan juga membayari kos urus pusaka. Itu ramai orang tak buat, tapi sangat penting. Dan keempatnya, jangan cakap saja, jangan ingat, simpan dalam hati. Buatlah pesanan-pesanan tersebut, perancangan tersebut dalam dokumen yang bertulis, bertarikh dan bersaksi, yang dibuat, dirangka, didraft oleh mereka yang mahir. Jadi ini 4 perkara yang perlu dibuat oleh semua umat Islam. Vaksin pusaka.